Sebelum diberikan untuk duduk, Mu'alimah nak perkenalkan diri Mu'alimah dulu. Hari ni first time tengok Mu'alimah. Selalunya bahasa Melayu siapa aja? Hari ni Mu'alimah datang untuk kelas hari ni. Mu'alimah mengajar bagi bahasa Melayu darjah 3, betul? Mu'alimah tak salah masuk kelas kan? Okey, nama Mu'alimah boleh panggil Mu'alimah Rashidah ataupun boleh panggil Mu'alimah Syidah je. Boleh? Okey, semua dah check dah sampah bawah meja? Okey. Okey. Kenapa kita kena kemas kelas? Siapa boleh bagi tahu? Yang pertama bagi sebab kebersihan itu sebagai daripada iman. Kebersihan itu sebahagian daripada iman. Untuk selesa belajar. Untuk kita selesa belajar lagi? Supaya tak dikata oleh syaitan. Tak dikata oleh syaitan sebab apa? Sebab kalau ada kotor-kotor kan. Kotor-kotor lagi. Siapa nak cakap? Kebersihan ni betul. Hadis yang disebut adalah kebersihan sebahagian daripada iman. Dan bila kita kelas kita kemas, kelas kita bersih, kita nak belajar pun kita seronok. Jadi cara dia habis sahaja kelas, boleh tengok bawah meja, boleh tengok bawah kerusi, ada tak sampah kita. Jangan tunggu petang baru kita nak kemas. Faham? Jadi kalau macam maksudnya selepas habis sahaja mana-mana kelas, Bani dengan Bapak boleh cek dalam kelas kita kemas tak. Kalau kita kemas setiap kali habis waktu kelas, bila petang kita pun kemas, esok pagi kita tak perlu dah kemas kelas kita banyak. Jadi mudah kerja kita. Macam itulah juga bila kita di rumah. Seronok tak kalau rumah kita, tempat tidur kita sepah-sepah? Kita nak tidur pun tak seronok. Tiba-tiba atas katil kita ada
ada semut. Jadi bila kita nak tidur, semut datang gigit kita, kita selesa tak? Macam itulah ketika belajar, kerana menuntut ilmu ini adalah fardu. Bila kita menuntut ilmu, kita nak duduk dalam keadaan baik, dalam keadaan selesa, dalam keadaan bersih. Boleh? Boleh. Okay, semua dituntut duduk. Terima kasih Mu'alimah Syida. Okey, hari ni Mu'alimah nak minta tinggalkan atas meja hanyalah pensel sahaja ataupun alat tulis. Buku-buku lain boleh simpan. Okey, hari ni Mu'alimah akan ajar bagi bahasa Melayu darjah 3, yang mana Mu'alimah akan membuat sedikit ulang kaji berkaitan dengan kata nama am. Kata nama am, kata nama khas. Dua perkara tu berkaitan dengan kata nama am dan kata nama khas. Jadi objektif yang kita akan belajar pada hari ini adalah kita akan mengenal pasti apa itu kata nama am. Yang kedua, mengenal pasti apa itu kata nama khas. Dan yang ketiga, membezakan di antara kata nama am dan kata nama khas. Kalau ikutkan, kita dah belajar ini daripada darjah 1, betul? Tetapi kebiasaannya, anak-anak murid Mu'alimah masih lagi buat kesalahan bagi penulisan, terutamanya kata nama khas, betul? Kenapa kita selalu buat salah? Siapa boleh cakap? Keliru. Sebab kita keliru lagi. Careless. Careless dalam bahasa Melayu apa? Cuai. Kita cuai. Jadi Mu'alimah nak kongsikan. Nanti bila awak ada, nanti awak ada PAT kan? PAT kan? Betul. Mu'alimah nak kongsikan ni khas untuk awak semua. Bahasa Melayu sebenarnya siapa rasa susah? Siapa rasa susah? Susah sebab apa? Bila kena bina karangan, bila kena bina ayat, betul? Dia jadi susah sebab apa? Sebab tadi kita cuai. Sebenarnya bahasa Melayu mudah dengan syarat. Tengok ni yang pertama. Ni tips awal sebelum kita belajar, sebab Mu'alimah akan bagi kertas. Yang pertama apa? Baca soalan. Yang kedua? Yang kedua apa? Faham soalan. Yang ketiga? Kita dah baca, kita dah faham. Lepas tu kita buat apa? Jawab soalan. Yang keempat? Semak. Semak apa? Semak jawapan. Semak soalan buat apa? Soalan tu kalau nak semak, ustazah yang kena semak sebelum bagi ke awak. Awak kalau jadi cikgu baru boleh semak soalan. Awak kena semak. Semak jawapan. Ini 4 perkara dalam mana-mana mata pelajaran sama. Terutamanya dalam matematik. Ramai boleh baca soalan, dia jawab, dia fahamlah soalan tu, dia nak tambah, dia nak tolak, dia bagi bentuk lazim yang panjang-panjang kan, dah ratus ribu ke puluh ribu. Kita dah jawab soalan. Kecualian kita adalah semak jawab, semak jawapan, yang menyebabkan kita selalu salah dekat sini. Dalam bahasa Melayu yang selalu berlaku kesalahan ejaan. Sebab tu tadi Mu'alimah sebut 3 objektif utama bagi hari ini adalah yang pertama, memahami ataupun mengenal pasti apa itu kata nama am. Yang kedua, mengenal pasti apa itu kata nama khas. Yang ketiga, membezakan di antara kata nama am dan kata nama khas. Sebab dua perkara ini perbezaannya adalah dalam bentuk penulisan.
dia tak sama. Jadi bila kita cuai dalam bentuk penulisan, bila awak naik kepada PPT nanti, PAT nanti, peperiksaan akhir tahun, bila kena bina karangan, markah akan ditolak. Disebabkan apa markah ditolak? Cuai disebabkan dua perkara. Yang pertama, kesalahan binaan ayat ataupun tata bahasa. Yang kedua adalah kesalahan ejaan. Adalah sangat rugi kalau benda yang mudah yang sebenarnya kita tahu tapi kita bagi kesan kepada pengurangan markah kita. Faham? Okey, sekarang ni siapa boleh cerita dekat Mu'alimah? Apa perbezaan di antara kata nama am dan kata nama khas? Perbezaan ketara. Apa? Ha? Kata nama am tu Dalam bentuk penulisan, apa perbezaan ketara? Ejaan. Okey, apa yang membezakan ejaan tu? Ya, yang membezakan di antara kata nama am dan kata nama khas adalah huruf kecil dan huruf besar. Okey, contoh kita bagi kepada tempat. Cabang kepada tempat. Kita ulang kaji dulu ni ya. Kata nama am dan ni kata nama khas. Nampak tak semua? Boleh ulang tak? Tadi Mu'alimah sebut objektif yang pertama apa? Mengenal pasti apa itu kata nama Yang kedua, mengenal pasti apa itu kata nama Yang ketiga, membezakan di antara kata nama am dan kata nama Terbaik. Okey, apa yang pertama kata nama am bagi tempat? Okey, hospital. polis. Boleh polis. Polis bukan tempat. Boleh Balai polis ya tempat. Ha? Okey, kita letak tadi hospital ke sekolah. Okey. Hospital, sekolah. Okey, kalau kata nama khas, Syalam. hospital Shah Alam nak punya macam mana? Hospital Shah Alam. Okey, kalau sekolah? Sriti Al Mustaqim Gombak. Okey. Okey, nanti kita belajar yang pasal ni. Okey. Sekarang ni kalau bina ayat bagi kata nama am, kalau kata nama am, dia boleh guna huruf kecil dan huruf besar. Huruf kecil boleh digunakan pada Awal ayat. huruf besar di awal ayat. Huruf yang kalau dia di tengah ayat ataupun di akhir ayat, dia huruf kecil. Kata nama am bagus. Maksudnya kata nama am boleh tak guna huruf besar? Boleh, tetapi hanya bagi awal ayat sahaja. Ingat tu. Yang kedua, kalau kata nama khas, ini dia. Setiap perkataan, di awal perkataan dia mestilah huruf besar. Okey, kenapa Sriti semua huruf besar? Sebab dia nama Sebab Sriti adalah singkatan daripada sekolah. Ya, bagus. Maksudnya kalau kita perasan, kadang-kadang dalam bentuk ayat tiba-tiba kenapa semua huruf besar, dia ada maksud yang lebih panjang. Yang ni dia pendekkan. Kalau tak panjang kita nak tulis. Jadi untuk singkatkan panggilan, dia panggil Sriti. Kalau tak dia akan jadi panjang. Sekolah rendah Islam, sekolah rendah integrasi teras Islam. Jadi kita nak menulis panjang. Jadi salah tak dengan singkatan ni? Tak salah. Sebab masih dalam ejaan ataupun penulisan yang betul. Okey, sekarang Mu'alimah akan bagi ini nanti kalau nak tampal dalam buku latihan ataupun tu pun boleh. Sebab yang ni Mu'alimah sediakan untuk semua. Boleh? Ambil seorang satu. Ketua kelas tolong bagi dekat ni. Semua lupa hari ni. Ada lupa sesuatu tak? Ada lupa sesuatu tak?
siapa-siapa lupa tak? Hari ni ada yang lupa. Hari ni tak ambil. Yang tu tidak lagi. Yang tu Mak Alimah yang tak letak. Hari ni hari apa? Ha? Hari ni hari apa? Hari ni hari Khamis. Kecil ke besar? Sebab apa? Sebab dia kata nama dari awal Kata je. nama khas. Dia kata nama khas. Khas ke am? Ha. Tarikh 14 12 2023. Okey. Apa yang lupa? Apa yang semua murid-murid lupa hari ni? Tak ada. Awak semua lupa senyum hari ni. Semua muka tegang je belaka. Kalau cara nak senyum boleh ikut boleh ikut Mak Alimah sebut. 1, 2, 3. Tempe. Semua senyum. Tempe. Sekali lagi. Tempe. Kenapa kita kena senyum? Barulah tanda. Barulah kita seronok datang sekolah. Siapa hari ni datang sekolah pagi tadi dia nangis? Dah besar malu. Dah besar malu. Awak bukan budak pasti. Awak bukan murid pasti. Lebih ada. Okey, sekarang kita pergi kepada muka surat pertama. Kita terus pergi kepada, ingat Mak Alimah nak ulang balik. Hari ini kita akan belajar ulang kaji berkaitan dengan kata nama am dan kata nama khas. Okey, sekarang Mak Alimah nak penolong ketua kelas tolong bacakan halaman dekat atas ni. Ada muka surat 1, latihan 1. Okey, maksudnya dia suruh kita pilih, dia suruh kita senaraikan 3 kata nama am dan 2 kata nama khas. Nanti tambah dekat bawah mungkin yang ni dia terturun baru Mak Alimah nak print tadi. Jadi senaraikan kemudian bina ayat. Okey, bila dia kata tidak dibenarkan menambah sebarang imbuhan, maksudnya tak boleh apa-apa perkataan, contohnya kata nama am tu kita nak letak apa? Contoh, pilih, cuba baca. Siapa nak baca yang praktikan tu? Saya. Awak baca. Kejap lagi kita pilih. Sejak dibuka kepada orang ramai pada tahun 1965, air terjun Telaga 7 amat dikagumi dan dikenali sebagai air terjun paling cantik di Langkawi, Kedah. Air ini bermula dari kawasan puncak Gunung Macicang, lalu membentuk 7 buah air. Terjun dengan 7 buah telaga di 7 ketinggian yang berbeza. Air terjun yang turun meresap masuk ke dalam tanah lalu ditapis. Air jernih akan mengalir dari satu ke satu telaga yang lain. Okey, cuba bagi kata nama am. Siapa boleh bagi 3 kata nama am? Sebut dulu siapa? Satu. Yang pertama apa? Langkawi. Kata nama am. Kata nama am apa tadi? Dejak. Apa dia? Dejak. Sejak. Air terjun yang pertama tulis. Yang pertama air terjun. Sejak tu bukan kata nama am. Pertama air telaga, betul? Yang tadi apa? Air terjun. Air terjun yang huruf kecil tu ya. Lepas tu yang kedua Gunung. Mana gunung? Ada tak gunung yang huruf gunung Mak Cincang tu huruf besar dua-dua. Kalau huruf besar dua-dua dia apa? Kata nama khas. Okey, pergi duduk dekat telaga boleh. Telaga bawah laut. Telaga. Yang ketiga?
Langkawi. Bukan. Apa ni? Ditapis. Tapis. Mengalir lagi. Cuba bagi lagi. Ditapis. Ditapis telaga tu sebelum tu apa? Lalu ditapis. Lalu ditapis telaga tu sebelum tu. Tanah. Tanah merah. Okey, kata nama khas. 2. Jelas dah dekat atas tu. 2. Langkawi boleh. 1. Boleh air telaga, air terjun telaga Tujuh boleh. Ataupun Gunung Mat Cincang. Okey, bagus. Ingat kalau kata nama khas apa? Boleh je buat nombor 1, buat nombor 2 kat bawah ni. Dekat ruang kosong bawah. Nampak tak ada ruang kosong sikit kat bawah kan? Awak tulis je kat bawah tu. 2 je, dia nak 2 je. Kata nama khas dia nak 2 je. Ayam apa? Tadi air terjun Telaga Tujuh. Air terjun. Telaga Tujuh. Telaga Tujuh lagi Gunung Langkawi. Okey, sekarang ni daripada kata nama am tersebut, yang tadi yang pertama awak ambil air terjun, apa ayat yang kita boleh bina? Air terjun masuk ke dalam tanah lalu ditapis. Yang tu awak sana balik ke atas. Buat ayat yang baru tetapi dia macam tak lari daripada cerita dekat atas. Boleh. Air terjun itu sangat cantik. Pastikan huruf apa yang kena besar? Air. Air. Walaupun air tu kata nama am, tapi di awal ayat dia mesti huruf ber. Okey. Tulis. Itu sangat cantik. Air terjun itu sangat cantik sebab dia pun cakap. Air terjun Telaga Tujuh amat dikagumi dan dikenali ramai sebagai air terjun paling cantik. Jadi menjawab awak punya binaan ayat. Ayat bila dia minta tak payah tulis panjang-panjang. Pendek tak apa, asalkan salah panjang. Kalau salah buat panjang-panjang salah rugi. Titik jangan lupa di akhir ayat. Apabila kita membuat ayat jangan lupa titik. Okey. Yang kedua tadi apa? Telaga. Cuba tengok telaga dia cerita pasal apa dekat sini. Telaga itu sangat bersih. Boleh? Telaga itu sangat bersih. Simple-simple je kalau binaan ayat. Tadi yang air telaga tu, siapa yang nak buat? Lepas tu kalau air terjun, Baca soalan. aku kalau tak dapat, aku tanya kawan sebelah. Okey. Afia kalau tak dapat, tanya kawan sebelah. Ini kita buat sama-sama. Okey, yang ketiga tadi apa? Telaga. Siapa yang tak selagi telaga boleh? Telaga itu sangat bersih. Telaga itu sangat bersih. Yang ketiga tanah. Tanah apa? Tanah lalu itu rata. Tanah? Itu rata. Boleh tanah itu rata ataupun tanah itu Licin. kita tak boleh nak kata sangat rata sebab tanah ni dia tak, kalau rata pun mesti dia akan ada kawasan yang sedikit tidak rata. Jadi kita tulis tanah itu rata. Okay, kata nama khas apa? Langkawi. Tak, kita buat ayat yang sesuai. Kita ubah sikit. Saya pergi ke Langkawi. Langkawi apa Langkawi tu dekat Kedah. Kita nak tulis Langkawi di Kedah. Kita nak buat ayat apa? Ayat dia kena cantik lagi apa? Saya pergi ke Langkawi Kedah. Apa dia? Saya berada di Langkawi. Itu ubah sikit. Ambil ayat yang lebih cantik. Apa keluarkan. Air terjun itu di Kedah. Air terjun Telaga Tujuh. Langkawi terletak di negeri Kedah. Langkawi terletak di negeri di Kedah tu di kena dekat ke jauh?
Jauh sebab dia tempat bagi khas. Kata nama khas. Negeri Langkawi terletak di negeri Kedah. Lagu 7 pula. Langkawi terletak di negeri Kedah. Okey, yang kedua Gunung Mat Cincang, betul? Mana ada lagu 7? Siapa yang buat Gunung Mat Cincang tadi? Saya. Okey, siapa yang buat air terjun Telaga Tujuh? Saya. Yang buat air terjun Telaga Tujuh dulu nak cakap apa? Air telaga. Bukan sini. Air terjun Telaga Tujuh. Tengok balik, baca balik dekat petikan sini. Air terjun Telaga Tujuh. Apa dia? Tengok balik petikan. Tengok dekat petikan garisan yang pertama tu dia cakap pasal apa? Kita cakaplah air terjun Telaga Tujuh paling cantik di Langkawi. Titik. Kita buat ayat berdasarkan petikan yang sudah diberikan. Negeri. Kalau tak nak letak negeri kena berbesar sebab kita letak negeri Kedah. Kecuali kita hanya letak negeri sahaja. Negeri itu cantik. Tak ada negeri nama kan? Betul? Okey. Siapa yang buat Gunung Mat Cincang? Saya. Apa ayat yang sesuai untuk Gunung Mat Cincang? Boleh. Gunung Mat Cincang itu sangat cantik lagi. Dia ada tulis tak kat situ? Kalau dia tak tulis, kita tak boleh masukkan. Tengok dia sebut apa yang dekat sebelah Gunung Mat Cincang tu. Gunung Mat Cincang dia ada berapa? 7 telaga di 7 ketinggian berbeza, betul? Kita tulislah Gunung Mat Cincang mempunyai 7 telaga di 7 ketinggian yang berbeza. Yang ni kalau binayat dia susah sikit. Sebab yang ni dia agak panjang dan dia perlu potong-potong sikit. Kalau yang buat Gunung Mat Cincang mempunyai 7 buah telaga di 7 ketinggian yang berbeza. Boleh? Boleh. Gunung Mat Cincang mempunyai 7 buah telaga di 7 buah ketinggian yang berbeza. Kita ambil balik pada ayat ni je. Kita hanya tambah Gunung Mat Cincang mempunyai 7 buah telaga. Ambil daripada atas ni. Gunung Mat Cincang mempunyai 7 buah telaga di 7 ketinggian yang berbeza. Ambil yang itu saja. Tengok balik yang atas ni. Tengok ni. Di 7 ketinggian yang berbeza. Yang dekat atas tu. Ini kalau dia suruh kita buat ayat berdasarkan petikan. Sebab tu penting kena faham apa yang kita baca. Jadi kalau yang macam ni, sebab tu Muallimah sebut kena ambil ayat-ayat yang pendek. Yang perasan, siapa perasan yang Gunung Mat Cincang tadi agak panjang, betul? Jadi dia agak keliru, betul? Jadi kalau nak selamat jangan ambil yang panjang-panjang. Tapi salah tak kalau nak ambil yang panjang? Tak salah selagi mana kita faham petikan yang diberikan. Dapat? Okey, dah selesai? Okey, sekarang kita dah pergi kepada mengenal pasti kata nama am dan kita dah membezakan bagi kata nama hal dan kita dah bina ayat. Seterusnya Muallimah nak minta buka muka surat yang kedua. Ini senang.
Boleh pakai pensel, boleh pakai color. Siapa yang ada highlighter boleh pakai. Garis, bukan garis dia, gariskan. Gariskan kata nama khas di bawah ini. Kata nama khas. Yang nombor 1, yang pertama apa? Semua kayangan. Okey, betul. Yang kedua, Buku popular. kedai buku popular. Semua dah ke? Okey, semua. Boleh. Asalkan awak garis. Tak apa, boleh pakai pensel pun boleh. Boleh pakai pensel. Pakai pensel pun boleh. Okey, yang pertama tadi apa? Wisma Kayangan. Yang kedua, kedai buku popular. Yang ketiga, yang keempat, Japa Hitam. Apa tu Japa Hitam? Nama bagi ayam, betul. Jadi ayam tu haiwan. Haiwan ayam hurufnya boleh kecil, bolehnya huruf besar. Ayam kalau kita nak tulis huruf besar, dia kena dekat mana? Di awal ayat, betul. Kalau kita letakkan nama dia Japa Hitam ke, Bulu Hitam ke, jadi dia kena tulis nama dia huruf ber. Okey, faham. Yang kelima, apa? Sili. Yang keenam, betul. Yang ketujuh, betul. Yang ke-8, Perdana Menteri Malaysia dengan siapa tu? Jadi dia kat situ ada berapa kata nama khas? Ada 2, betul. Yang ketiga, Hang Tuah lagi. Bagus, betul. Yang ke-10, Sanghau. Senang. Nombor 5 tadi apa? Siapa boleh bantu kawan? Nombor 5 apa tadi? Yuli. Siapa perasan setiap di akhir ayat ada titik? Perasan kan? Jadi itu yang selalu juga berlaku kecuaian ketika kita menulis ayat ataupun karangan. Kita nak cepat-cepat, kita lupa titik. Jadi markah ditolak. Rugi ke tak rugi? Rugi ke tak rugi? Contoh yang elok-elok boleh dapat muntas 80. Tiba-tiba kena tolak 1 markah, dapat 79. Jadi apa? Jadi jidat kan? Rugi tak? Rugi. Sebab tu jangan cuai. Kalau kita cuai, orang lain tak rugi. Siapa yang rugi? Kita yang rugi diri sendiri. Okey. Kita buka kepada muka surat yang ketiga. Yang ni mudah. Okey, yang pertama, yang siapa boleh baca arahan? Cikgu Alimah minta yang berkacamata. Sama kita dua. Okey, bangun baca. Senaraikan semula kata nama am yang terdapat dalam ayat-ayat di bawah. Okey, nombor 1 kata nama am yang pertama apa? Huruf besar tulis. Huruf besar tu jawatan. Kalau dia berbadan besar, orang yang bukan huruf besar pun ada yang berbadan besar. Betul tak? Jangan buat shaming Allah pun tak suka kita kata-kata ke orang. Faham? Kita jaga lisan. Bila kita jaga lisan, sama juga macam pandai. Kalau kita nampak kawan kita kurang pandai, kita sebutkan dia, awak ni benda tu pun awak tak tahu. Akhirnya lisan kita tak jaga. Ingat, nikmat kepandaian tu Allah boleh tarik dengan sekelip mata. Yang tidak pandai boleh pandai, yang pandai boleh tak boleh buat apa-apa. Sebab nikmat tu siapa yang bagi? Allah. Siapa yang bagi? Allah. Awak lupa apa hari ni? Sebut apa? Tempe. Yang kedua, apa yang kedua? Lori. Bagus. Yang ketiga? Pihak polis. Kita tak payah sebut lah pihak tu, kita sebut siapa je? Polis. Polis. Yang keempat? Pencuri. Okey, yang kelima? Kakak. Yang keenam?
Boleh? Boleh? Bunga apa? Bunga orkid. Okey, yang ketujuh. Ha? Terbang. Nombor 5 tu dia ada dekat nombor 5. Pemburu. Seterusnya. Tadi sebut dah. Kerbau. Ayam. Lagi ada lagi satu lagi dekat nombor 5. Ya, betul. Hutan. Nombor 6. Ayam. Yang kat nombor 6 tu bayam yang menyentah. Okey, bagus. Boleh tutup buku. Boleh tutup ni. Selepas dah cuba tanya kawan tu sebelah. Tengok balik. Semak. Boleh semak dengan kawan-kawan. Itu yang membezakan di antara kata nama am dan kata nama hal. Benda senang tetapi sebab selalu cuai jadi salah. Bayam boleh letak. Bayam pun boleh, ibu boleh. Senang tak kalau kita faham bahasa Melayu? Ingat 4 perkara yang Muallimah boleh kongsikan dekat anak-anak darjah 3 Sri Gombak. Yang pertama, baca soalan. Tapi kalau bagus kalau dia minta baca tu kecil je. Jawab Okey. soalan. Buat nombor 11 kalau okey, yang pertama kena baca soal. Yang kedua kenapa? Faham soalan. Yang ketiga jawab soalan. Yang keempat semak jawapan ke semak soalan. Semak soalan tu kerja Muallimah bukan kerja murid-murid. Ingat 4 perkara ni kalau awak ingat nanti bila awak naik darjah 4, naik darjah 5, darjah 5, darjah 6 tu nak periksa. Kalau kita praktiskan 4 perkara ni, insya-Allah kita akan cermat menjawab soalan. Sebab tu tak boleh confident sangat. Maksudnya tak boleh terlampau yakin. Kadang-kadang orang yang terlampau yakin ni sifat dia suka merendahkan orang lain. Betul? Contohnya dia pandai baca Quran, dia dah hafal banyak surah. Dia tengok kawan dia mungkin tak laju lagi. Dia kata, alah awak hanya ni je awak tak boleh. Tapi ingat boleh baca Quran. Boleh ingat siapa yang bagi dekat kita? Siapa yang bagi dekat kita? Siapa yang bagi dekat kita? Bukan sebab kita yang pandai. Tak, sebab Allah yang bagi. Sepatutnya kepandaian yang ada pada diri kita ni kita kena kongsi dengan semua orang. Yakin dan percayalah sedekah yang paling mudah adalah apa tadi? Sebut sekali lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Satu lagi Muallimah nak sebut. Cuba semua tepuk dada. Dekat dada ni kita selalu sebut apa? Alhamdulillah. Mana lagi? Dekat dada kita ni kita selalu ibaratkan dia adalah hati atau jantung kita, betul? Allah masalah yang saya dengar. Kita sebut apa? Besarkan Allah dalam hati kita. Sebut besarkan Allah dalam hati kita. Kalau rasa nak marah ke orang tu kan, sebut. Kalau tiba-tiba nak rasa datang sifat sombong dalam diri kita tu, sebut besarkan Allah dalam hati saya. Selur-selur lah, laju-laju nak buat apa. Okey, semua dah siap? Okey, semua dah siap? Sebut sekali lagi, jangan lupa. 1, 2, 3 apa? Okey, bagus. Semua tangan kat semua. Okey, sekejap lagi kelas subjek
boleh kemas dan ambil untuk subjek yang selepas ini adalah subjek matematik setengah jam kan? Betul? Tengah rakam tu. Okey. Dah kemas, tengok gambar supaya nanti bila masuk kelas matematik, siapa yang ada kejap lagi? Mak Mualimah Husna masuk, dia kata, ya Allah seronoknya. Tengok dah ada 3 hari ni, buku dah ada atas meja. Kelas tak payah kemas. Jadi senang setiap kali kelas, habis kelas kita dah tahu dah nak buat apa. Boleh? Kelas kita, siapa jaga? Darjah 1 jaga? Kelas kita jaga. Kita jangan tahu. Boleh duduk. Duduk tempat duduk masing-masing. Semua dah simpan. Kita nak buat Mualimah nak tanya. Ada nak tanya soalan ni. Hari ni objektif yang kita belajar. 3 objektif. Yang pertama apa tadi? Mengenal pasti kata nama Am. Mengenal pasti kata nama Am. Yang kedua? Mengenal pasti kata nama Am. Yang ketiga? Betul, tepuk tangan. Mualimah Syuhada bagi tahu kata masa ada buat kesalahan. Mualimah datang denda semua orang. Boleh? Syuhaira. Boleh? Jadi tiga yang kita belajar hari ini adalah yang pertama, yang tadi mengenal pasti kata nama Am, mengenal pasti kata nama khas. Yang ketiga adalah membezakan di antara kata nama Am dan kata nama khas. Itu paling senang. Darjah 1 sebenarnya kita dah belajar. Tetapi kenapa selalu cuai? Sebab kita rasa kita dah pandai. Sebab tu bila kita buat, kita tak semak. Sebab tu banyak kesalahan-kesalahan dalam penulisan. Itu sahaja yang kita belajar pada hari ini adalah berkaitan dengan kata nama Am dan kata nama khas. Jadi Mualimah tutup kelas kita pada hari ini. Kita tutup kelas macam mana? Terima kasih Mualimah.